Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nuina Zika binti Makmur, nombor matrik 047540 dan saya daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dan Kaunseling USUK 8A. Dan hari ini saya akan bentangkan mengenai kedudukan dan peranan zikir dalam tarekat. Perkara yang akan dibincangkan adalah yang pertama, pengenalan, yang kedua, definisi zikir, yang ketiga, kedudukan zikir, dan yang keempat adalah peranan zikir dalam berbentuk sasiah. Okey, yang pertama, pengenalan. Zikir ni yang kita ketahui, zikir ni merupakan satu amalan ataupun satu ibadah yang telah disyariatkan dalam Islam dan khususnya dilakukan kerana Allah Ta'ala. Maksud di sini, setiap amalan atau setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah kita berniatkan, kita niatkan, kita khususkan kerana Allah Ta'ala, termasuklah zikir. Dan amalan zikir ini adalah satu amalan atau satu ibadah yang memuji-muji dengan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan dengan sifat-sifat yang sempurna Allah, iaitu sifat-sifat yang menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Allah. Maksudnya di sini, zikir ini kita lakukannya dengan lidah atau mengingati Allah dengan hati, dengan ucapan maupun mengingati Allah dengan ingatan yang mempersucikan Allah dan membersihkannya daripada sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Di samping itu juga kita dapat lihat, kita dapat ketemui bahawa keharusan dalam melaksanakan zikir ini banyak diketemukan, banyak jumpa dalam ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan di antaranya adalah dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Zikir itu juga adalah satu amalan yang disuruh supaya diperbanyakkan tanpa ada halangan dan tidak dengan apa-apa syarat pun apabila mengamalkannya. Seperti mana juga ibadah-ibadah lain seperti solat, puasa dan sebagainya. Amalan zikir ini juga merupakan penghubung antara hamba dengan penciptanya, penghubung antara manusia dengan Allah, dan setiap mukmin yang mengingati Allah, maka Allah juga akan mengingatinya. Maksudnya di sini dapat kita perjelaskan, dapat kita perkatakan bahawa amalan zikir ini adalah satu amalan atau satu tindakan manusia yang beriman dalam mengingati penciptanya dengan cara menyebut namanya serta mengingati keagungannya. Okey, yang seterusnya adalah definisi zikir. Zikir dari segi bahasa bermaksud sebut dan ingat. Manakala menurut Kamus Dewan Bahasa Pustaka, zikir ini adalah perbuatan yang mengingati Allah dengan menyebut kalimah seperti Astaghfirullah, Allahu Akbar, sama ada menyebutnya dengan lidah maupun dalam hati. Okay, yang seterusnya, yang kedua, pengertian zikir dari sudut peristilahan tasawuf pula bermaksud terlepas daripada kelalaian dan kealpan hati, dengan sentiasa merasa hatinya itu sentiasa bersama dengan Allah. Maksudnya di sini, amalan zikir ini disebut sebagai amalan yang sentiasa mengingat dan mengenal Allah, mengingati Allah dan mengenal Allah secara berterusan. Daripada itulah menjadi asbab sesuatu itu akan terlepas daripada kelalaian dan kealpan hati. Sebabnya hati itu sentiasa berterusan mengingati Allah. Okay, zikir ni juga terdapat pelbagai jenis yang merangkumi tasbih, tahmid, takbir, tahlil, membaca Al-Quran dan sebagainya. Tapi tujuan utama berzikir ini adalah mengingati Allah. Mengingati Allah. Dan zikir ini juga boleh dilakukan secara sama ada secara sunyi, secara berdiam ataupun secara bersuara. Okey, seterusnya adalah kedudukan zikir. Zikir mendapat kedudukan yang tinggi, kedudukan yang sangat tinggi di antara amalan-amalan yang telah disyariatkan dalam Islam. Dan zikir ini juga adalah satu amalan yang agung. Di samping juga terdapat beberapa ibadah lain yang mana di dalamnya itu disyariatkan untuk berzikir semasa melakukan ibadah tersebut. Sebab zikir ini merupakan intipati bagi segala ibadah dan semua amalan yang telah disyariatkan. Ketinggian dan kedudukan amalan zikir ini juga dapat dilihat daripada pelbagai sudut, dan di antaranya ialah ahli zikir itu sendiri juga dikira sebagai ahli pendampingan kepada Allah. Ini dapat dibuktikan, dapat diperjelaskan daripada dalam riwayat hadis, Innallaha azza wa jalla yaqul anna ma'abdi idza huwa dzikruni wa tahrikatu bi syafatahu. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah berfirman, aku bersama dengan hamba-Ku selama mana dia mengingatiku dan bergerak kedua bibirnya dengan menyebut nama-Ku.
Di samping juga, sesiapa yang mengamalkan zikir adalah antara orang yang paling utama di sisi Allah, serta sesiapa yang mengamalkan zikir ni adalah antara orang yang paling utama di sisi Allah. Kenapa dikatakan orang yang paling utama di sisi Allah? Kerana hal ini kerana amalan zikir itu, dengan amalan zikir itu menjadi asbab yang meletakkan orang yang sentiasa berzikir ni, orang yang selalu berzikir ini pada kedudukan yang mulia dan utama di sisi Allah. Dan sebab itu jugalah amalan zikir ini merupakan satu amalan yang paling baik, bersih dan dapat mengangkat darjat di sisi Allah. Seterusnya, peranan zikir dalam membentuk sasiah. Amalan zikir merupakan satu amalan yang sangat berkesan dan berperanan dalam membentuk sasiah dan akhlak seseorang. Rasulullah SAW telah bersabda, ketahuilah bahawa dalam badan manusia itu ada segumpal darah. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh badan. Dan ketahuilah bahawa ia adalah hati. Dapat dilihat di sini bahawa dengan berzikir menjadi asas, menjadi asbab untuk seseorang itu membentuk sasiahnya dan membaiki akhlaknya. Okey. Dan dapat dijelaskan di sini antara peranan-peranan zikir adalah yang pertama, peranan zikir yang pertama adalah zikir sebagai pengilap dan penyuci hati. Yang dimaksudkan dengan pengilap dan penyuci hati ini adalah membersihkan hati dan menyucikan hati daripada segala kekotoran, sifat-sifat yang tercela. Dapat diperjelaskan mengenai hal ini firman Allah SWT. Allah telah berfirman yang membawa maksud orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi terteram dengan mengingati Allah. Dan ingatlah bahawa hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenteram. Okey. Dan yang kedua, peranan kedua adalah zikir sebagai penyedar hati yang lalai dan pendorong kepada taubat. Maksudnya di sini, jika seseorang itu telah melakukan kejahatan, kemudian dia ingat kepada Allah, maka dia akan mengalami kesedaran jiwa, iaitu yang dinamakan sebagai intibah. Maksudnya di sini, dalam masa yang sama juga, seseorang itu akan menyedari kesilapan, dosa, keaiban serta kejahatan dirinya dan akan mendorong seseorang itu untuk bertaubat dan tak lagi mengulangi kesilapan yang sebelum ni. Jadi sebabkan itulah zikir sebagai penyedar hati yang lalai dan pendorong kepada taubat. Okey, yang seterusnya, peranan yang seterusnya yang ketiga, zikir sebagai penghapus dorongan hawa nafsu. Maksudnya di sini adalah zikir ini berperanan untuk menghapuskan dorongan hawa nafsu jahat yang menguasai seseorang itu, yang mendorong seseorang itu untuk membuat perkara yang dilarang oleh Allah dan bertentangan dengan seluruhan agama. Maksudnya di sini, kenapa dikatakan zikir ini sebagai penghapus dorongan hawa nafsu? Kerana apabila seseorang itu mengamalkan zikir dan menyebabkan amalan-amalan zikir itu telah menjadi teguh dan menguasai diri seseorang itu, maka ketika itulah dorongan hawa nafsu untuk melakukan kejahatan akan terhapus disebabkan amalan zikir yang telah menjadi teguh dan menguasai diri seseorang itu. Okey, yang keempat, peranan yang keempat adalah zikir berperanan sebagai pengukuh keimanan serta memantapkan keimanan seseorang. Hal ini kerana keimanan seseorang itu akan menjadi lemah jika seseorang itu tidak memperbaharui dan memperteguhkan keimanannya. Maksudnya di sini, pengukuhan keimanan seseorang itu dapat dilakukan dengan berzikir serta menanam pengertian tauhid ke dalam jiwa dengan kalimah tauhid. Kalimah tauhid yang dimaksudkan di sini, kalimah zikir tauhid yang dimaksudkan adalah kalimah la ilaha illallah. Okey, dan yang terakhir, peranan yang terakhir adalah zikir berperanan sebagai penghapus hijab rohani dan pembuka kepada jalan makrifat. Hal ini dapat dibuktikan apabila dengan menyebut, memahami, meyakini dan mengingati kalimah tauhid dalam keadaan yang penuh keikhlasan akan membawa kepada terbukanya pintu makrifat sehingga boleh mencapai ke tahap arash. Hal ini dapat diperjelaskan dari dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda, yang bermaksud seseorang itu tidak menyebut la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas kecuali dibukakan baginya pintu-pintu langit sehingga membawanya kepada arash, selama mana dia menjauhi dosa-dosa besar. Okay. Yang seterusnya, kesimpulan, dapat disimpulkan di sini bahawa amalan zikir, ibadah zikir ini merupakan satu amalan yang sangat baik dan juga sangat mulia.
Dan disebabkan itu jugalah dengan membanyakkan dan mengamalkan menyebutkan nama Allah, berzikir akan menempatkan seseorang itu mulia dan utama di sisi Allah. Kerana telah dibincangkan suri ini, amalan zikir itu merupakan satu amalan yang tinggi kedudukan di sisi Allah. Di samping juga, amalan zikir ini adalah satu amalan yang mudah serta tidak memberatkan bagi seseorang Muslim itu untuk berubah serta memperbaiki dan membuka akhlak serta sosial mereka dengan mereka melakukan dan memperbanyakkan zikir serta menyebut kalimah Allah. Jadi, sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.